Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal qa'id ma yalfidh min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan mereka yang mendapat perlindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Awasi Lidah dan Tanganmu. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, seorang Muslim wajib mempunyai akhlak yang baik. Ia adalah tanda, alamat dan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga adalah kesan spontan, bukan pilihan dalam hidup bersyariat. Di antara tanda dan bukti Islamnya seseorang ialah menjaga lidah dan tangannya daripada menyakiti orang lain. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim itu ialah seorang yang orang Islam lain selamat dari kejahatan lidah dan tangannya, dan seorang yang berhijrah itu ialah seorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini menunjukkan bahawa seseorang muslim hakiki dan berakhlak adalah yang mampu menahan kejahatan dari tutur kata dan tingkah lakunya daripada menyakiti hati dan perasaan serta mengganggu gugat keamanan dan kesejahteraan kehidupan orang lain. Ingatlah segala apa yang kita perkatakan dan lakukan akan memberi kesan langsung kepada saudara se-Islam lainnya, dan ia sentiasa dalam pengetahuan dan bahkan menjadi tugas para malaikat untuk mencatatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qauf ayat 17 hingga ayat 18 sebagaimana yang dibacakan dalam mukadimah khutbah tadi, yang bermaksud semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatan, yang satu duduk di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, berakhlaklah apabila lidah menutur kata. Ia sangat lembut pada zahirnya, tetapi lebih tajam daripada mata pedang.
Berfikirlah dahulu untuk menuturkan pandangan dengan bahasa yang lembut. Jangan menuturkannya jika boleh menghina, mencaci dan menyakiti hati orang lain. Ingatlah bahawa antara perkara yang tidak boleh diundur adalah kata-kata yang keluar dari dua rahang selain waktu dan kesempatan yang tidak akan berulang untuk sekian kalinya. Tutur kata dan lafaz yang kita ucapkan juga bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil kira daripada umatnya apa yang disimpan di dalam hatinya selagi mana tidak dilakukan atau diperkatakannya. Rawahu Al-Bukhari. Berkaitan hadis ini, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa niat yang jahat belum menjadikan seseorang berdosa. Tetapi jika kejahatan tersebut diungkapkan atau dilakukan, maka ia dicatat dan dikira berdosa. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kengairahan kita pada hari ini berhujah dan berdebat, terdapat segelintir umat Islam yang sengaja melajakkan lidah dan perbuatannya demi hati yang maukan kepuasan hasutan syaitan untuk membalas dendam, menjatuhkan serta menyerang pribadi seseorang atau satu-satu kumpulan yang tidak sealiran. Ketika pantas berbicara merendahkan sifat Nabi SAW yang mulia dan agung, tidak terfikirkah bahawa perbuatan itu sangat keji dan tidak berakhlak sama sekali? Terlupakah kehinaan yang akan Allah timpakan ke atas pelaku yang menghina kekasih Allah? Dan ketika ringan tangannya menconteng moral dan lukisan orang lain dengan lakaran hina dan kata nista, adakah dia tidak tahu alam barzah yang penuh dengan ulat dan kala? Ketika menari jari jemari menyusun perkataan-perkataan bersifat fitnah dan adu domba di media sosial, adakah ia tidak sedar akan dosa dan azab yang pedih menantinya? Diriwayatkan daripada Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma ar-rijalu alladhi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila faqa wa man khiruhu ila faqa wa ainuhu ila faqa fa innahu ar-rajulu ya'du min baitihi fayakzibul kazbata tablughul afaq. Adapun orang yang diseksa dengan penyangkut besi yang menembusi pipi hingga ke belakang lehernya dan disangkut lubang hidung hingga menembusi belakang lehernya dan disangkut mata hingga menembusi belakang lehernya, ialah kerana kerjanya sejak pagi menyebarkan pembohongan dari rumahnya hingga ke seluruh ufuk penjuru dunia. Rawahu Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala juga memberi ancaman kepada sesiapa yang menyakiti orang lain, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamal wa isman mubina.
dan orang-orang yang mengganggu serta menyekati orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Sesungguhnya kata-kata kesat dan maki hamun yang dilemparkan sesama Muslim adalah satu fitnah besar kepada Islam dan umat Islam. Ia sekaligus mencalar, merobek dan menjatuhkan imej Islam yang sifatnya menyelamatkan dan mendamaikan antara sesama Islam maupun bukan Islam. Lebih buruk lagi, tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, runtuhan akhlak Islam ini akan menyebabkan runtuhnya maruah umat dan agama Islam dengan itu sendiri. Permusuhan yang berlaku sesama umat Islam membuka peluang kepada pihak musuh mengambil kesempatan untuk menyerang Islam dan umatnya tanpa sedikit pun rasa bersalah, bahkan merasa bangga dan begitu yakin kerana ia dimulakan dan dirancangkan oleh umat Islam itu sendiri. Mereka berani menyijak, menyunting, membakar dan melakukan apa saja, semuanya kerana adanya segelintir umat Islam yang berperilaku hina dan tidak berakhlak demi kepentingan dunia dan kekuasaan mereka. Hakikatnya, tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam yang tidak berakhlak inilah yang menjadikan umat Islam semakin hina dan terhimpit. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah perkataan jahat yang dilafazkan oleh lidah dan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tangan serta panca indera akan menghakis dan menghabis segala amal soleh kita. Tidak cukup setakat itu, seseorang bakal menanggung pula dosa kejahatan orang lain yang tidak dilakukannya. Inilah sebenar-benar orang muflis, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya orang muflis dalam kalangan umatku ialah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan amalan solat, puasa dan zakat. Pada masa yang sama dia juga datang dengan kejahatan, pernah mencerita orang lain ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, membunuh orang ini dan memukul orang ini, lalu diberikan kepada orang ini pahalanya, juga orang ini daripada pahalanya. Maka jika habis pahalanya sebelum selesai perhitungan, maka akan diambil dosanya. Kesalahan mereka lalu dicampakkan kepadanya, kemudian dia dihumban ke dalam neraka. Riwayat Muslim. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, ayo, marilah kita hiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ia sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang mulia adalah mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adalah sesuatu yang bersifat zahir dan akhir, bukan bersifat relatif mengikut lingkungan, adat, tradisi, nilai-nilai setempat yang rata-rata kekal menzahirkan, yang rata-rata gagal menzahirkan hasrat dan tujuan penciptaan manusia. Sebenarnya, tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, hidup bermasyarakat
dalam negara ini. Budi pekerti yang baik adalah asas kerukunan dan keharmonian. Diperkukuhkan lagi dengan prinsip rukun negara yang bertunjangkan nilai trust yang ditegakkan oleh Islam. Diyakini mampu menjamin kestabilan dan kepelbagaian. Malah prinsip tersebut lebih dahulu diajarkan oleh Islam seperti hakikat hidup bertuhan dan beragama. Tuntutan untuk hidup beradab sopan dan bertata susila, ketaatan kepada ulil am, dan tuntutan hidup dalam masyarakat dengan penuh keamanan serta menjunjung undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah atas dasar akidah Islam yang pasti dan simbol mati, bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khair ummah, umat terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apalagi dalam soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan kepahaman mengikut garis rantas kalimah la ilaha illallah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran serta Al-Hadis, serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, member ini ingin berpesan kepada hadirin sekalian agar mengambil pedoman-pedoman berikut. Yang pertama, umat Islam wajib mengimani bahawa segala perkataan dan perbuatan mereka di dunia akan dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Yang kedua, umat Islam mesti menjaga lidah dan anggota badannya daripada menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah menggunakan lidah untuk terus berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabak COVID-19 segera diangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri tentang segala yang mereka telah lakukan. An-Nur ayat 24. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta terus berdisiplin dan wajib mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan
oleh pihak JAIS, khususnya mengambil wuduk di rumah, membawa sejadah masing-masing, memakai penutup muka ketika hadir di masjid, dan surau serta mengamalkan penjarakan sosial. Bagi mereka yang tidak sihat adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid dan surau. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi inayati rabbaniyah wa hidriqatis samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sarifuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Sarifuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adim al-awana wal hidayata wal taufiq wa sihhata wa salamata minka li wahdi ahdi Selangor. Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain wazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balik maqasidahuma wa tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, ya Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadiran-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungilah bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma dafi'al bala, idfa'na hadzal waba wal bala wal marad wasyadai wal mihanu bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabil jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين تسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. وإلى ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والزنا والربا والمئن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله